الله كان توابا أستغفر الله إن 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 الله اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وتغربون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما صدق الله العظيم. Dan mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad mengenai hak dan kewajiban kaum perempuan. Katakan olehmu, Allah akan memberi keterangan fatwa kepada kamu mengenai mereka, dan juga ada yang difatwakan dalam apa yang selalu dibacakan kepada kamu dalam kitab Al-Quran ini mengenai perempuan-perempuan yatim yang kamu tidak memberi kepadanya apa yang telah ditetapkan menjadi hak mereka, dan yang kamu suka berkahwin dengan mereka, dan juga mengenai anak-anak yang lemah yang masih kecil lagi, dan kamu juga diwajibkan supaya menguruskan hak dan keperluan anak-anak yatim dengan adil. Dan ingatlah apa juga kebaikan yang kamu lakukan kepada mereka, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya nusyuz, yakni kebencian, atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka suami isteri membuat perdamaian di antara mereka berdua secara sebaik-baiknya. Kerana perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada bercerai-berai. Sedang sifat bakhil kedekut, tidak suka memberi atau bertolak ansur itu memang tabiat semula jadi yang ada pada manusia. Dan jika kamu berlaku baik dalam pergaulan dan mencegah diri daripada melakukan kezaliman, maka sesungguhnya Allah Maha mendalam pengetahuannya
akan apa yang kamu lakukan. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, sekalipun kamu bersungguh-sungguh hendak melakukannya. Oleh itu, janganlah kamu cenderung dengan melampau-lampau berat sebelah kepada isteri yang kamu sayangi, sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang tergantung di awang-awang. Dan jika kamu memperbaiki keadaan yang pincang itu dan memelihara diri daripada perbuatan yang zalim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan cukupkan keperluan masing-masing dan limpah kurnianya. Dan ingatlah Allah Maha Luas limpah kurnianya lagi Maha Bijaksana. Ayat-ayat yang kita bacakan pada malam ini ialah ayat yang ke 127 sehingga ayat 130. Masih lagi dalam Suratul Nisa, surah yang keempat dalam tertib Al-Quran, selepas surah Ali Imran, Al-Baqarah dan Al-Fatihah, pada juzuk yang kelima. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang kepentingan penjagaan anak-anak yatim dan persoalan rumah tangga yang berkait dengan nusyuz kalau sekiranya berlaku konflik, sama ada melibatkan suami ataupun melibatkan isteri. Dan ayat ini juga menceritakan tentang berlaku adil kepada wanita. Bagaimana konsep adil yang sebenar, yang dituntut, yang diperintahkan, yang diwajibkan. Kalau kita menyelusuri ayat-ayat sebelum ini kita baca, yang kita syarahkan semalam tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang telah kita ceritakan dalam penafsiran ayat 123 hingga 126, oh, iman yang sebenar itu dibuktikan dengan amalan. Dan agama yang terbaik, agama yang sebenar, itu orang-orang yang menundukkan diri kepada perintah Allah dan menjadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai contoh tauladannya. Dan sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan kenapa Allah wajib ditaati, kerana Allah pemilik langit dan bumi. Dan Allah Ta'ala menguasai serta mengetahui setiap sesuatu. Maka Allah Ta'ala tunjuk contoh suatu amalan paling soleh, amalan yang paling baik. Bagi orang beriman yang mendakwa dia beriman, maka di antara polisi keimanan, antara sifat-sifat keimanan itu, bagaimana kita menjaga hal-hal yang berkait dengan kekeluargaan. Kenapa pun keadaan kita, orang akan tengok keluarga kita dulu. Apakah kita ada plan pemulihan bila berlaku sesuatu pada keluarga kita? Dan pengurusan yang berkait dengan kaum kerabat kita. Khususnya yang lemah di kalangan mereka yang terdiri daripada anak-anak yatim. Dan khususnya pula kalau anak-anak yatim ini wanita. Dia kita ada anak yatim lelaki, anak yatim wanita. Kenapa anak yatim wanita? Dalam definisi anak yatim, tak kira lelaki ataupun perempuan yang kehilangan ayah. Cuma bila anak yatim itu wanita, maka beberapa implikasi yang mungkin berlaku, seperti perkahwinan. Yang mungkin sebahagiannya memanipulasikan perkahwinan bagi mengambil hartanya. Yang jarang berlaku kepada anak lelaki. Untuk kita faham ayat ini, maka kita perlu tahu sebab turun ayat ini. Itu ayat 127. Wa yastaftunaka fin nisa. Mereka datang kepadamu wahai Muhammad, bertanyakan tentang fatwa yang berkait dengan wanita. Maka diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkenaan ayat ini, ada seorang lelaki, dia menjaga seorang anak yatim wanita. Dia juga adalah wali kepada wanita tersebut dan juga mewarisi harta pusakanya yang berkongsi pada hartanya. Maka dia ingin berkahwin dengan wanita ini supaya dia dapat membolok semua harta, dapat ambil semua harta. Dan dia tidak mahu
wanita ini berkahwin dengan lelaki lain, sehingga lelaki lain mungkin mengambil hartanya, maka dia menghalang untuk menjadi wali kepada lelaki lain. Artinya ada kisah seorang lelaki dijaga anak yatim. Anak yatim yang dijaga ini dalam keadaan dialah walinya. Wali anak yatim ialah sepupu dia, Ibnu Ammiha. Tahu sepupu ni dalam tertib dia boleh jadi wali. Kalau tidak ada ayah, tidak ada atuk, tidak ada adik-beradik, maka dia pergi pada sepupu, Ibnu Ammiha. Maka bila ayah perempuan ni mati, lalu perempuan ini dijaga oleh sepupu dia. Dia dijaga, maka budak ni pun dewasa. Pertama sepupu dia berhak mendapat harta pusaka dia kalaulah wanita itu mati. Dan lelaki ini berfikir, kalaulah dia berkahwin dengan sepupunya kan lebih baik. Jadi dia dapat berkongsi dan mengambil hartanya seluruhnya. Sebab dah menjadi kebiasaan adat, kalau seorang suami berkahwin dengan perempuan yang ada harta, maka dia memilikinya. Dia bukan sekadar memiliki wanita itu, dia memiliki hartanya. Itu menjadi adat kebiasaan. Kerana kekuatan orang lelaki dibandingkan perempuan. Maka dia pun nak kahwin. Ataupun kalau dia tak nak kahwin, dia tak nak bagi kalaulah anak yatim bawah jagang ini berkahwin dengan orang lain, maka dia pun enggan menjadi wali adl. Maka turun ayat ini dalam menceritakan hukum hakamnya bagaimana. Al-Imam As-Sudi menceritakan bahawa lelaki ini bernama Jabir. Jabir dia ada sepupu, yang sepupunya ini tak lawa, damimah, tak lawa. Dan dia ada harta yang banyak yang diwarisi daripada ayahnya. Maka Jabir tak nak kahwin sebab tak lawa. Tetapi dia juga tidak mengahwinkan wanita ini dengan lelaki lain, takut suaminya tadi akan ambil hartanya. Maka dia pun tanya Rasulullah fatwanya. Bagus para sahabat, keinginan mereka bertanya kuat, walaupun mereka berada dalam posisi yang buat salah. Mereka nak tahu. Kerana mereka tidak mahu membiarkan kesalahan ini berlanjutan. Yang pertama kita dah sebut, sebab nuzulnya ialah tentang seorang bertanya boleh tak nak kahwin dengan sepupu dia yang merupakan anak yatim yang dijaganya. Boleh atau tidak. Dan dia nak menghalang daripada berkahwin dengan lelaki lain supaya tak diberikan harta itu pada lelaki lain. Dan sebab turun yang kedua ialah bila Jabir ada seorang anak yatim yang dijaga, tapi anak yatim ni tak lawa, cuma banyak harta, maka dia tak nak kahwin sebab tak lawa. Tetapi dia juga tidak mahu menjadi wali, mengahwinkan pada lelaki lain, takut lelaki itu mengambil hartanya, harta wanita tadi. Wanita ni kaya, anak yatim yang kaya. Maka ditanya kepada Nabi SAW. Maka turun ayat ini, wa yastaftunaka fin nisa. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum hakam yang berkait dengan muamalah wanita. Kulillah, katakan Allah yuftikum, akan memberi fatwa pada kamu. Yang akan menjelaskan hukumnya, akan menerangkan hukum hakam fihin, tentang wanita ini. Wa ma yutla alaikum fil kitab, dan apa yang telah ditetapkan hukum hakamnya sebelum ini tentang wanita-wanita tersebut. Fi yataman nisa, pada anak-anak yatim di kalangan wanita. Allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun, di mana sebahagian kamu tidak mahu memberikan harta yang menjadi milik mereka. Wa tarabuna an tankihuhun, dan kamu ingin mengahwini mereka dengan tujuan mengambil harta mereka. Wal mustad'afina minal wildan, dan juga kalangan anak-anak yang lemah, juga anak yatim yang lain yang lemah. Wa antaqumu lil yatama bil qis, maka hendaklah kamu menguruskan hal ihwal mereka dengan adil. Andai kata kamu nak kahwin dengan anak yatim, berlaku adil. Andai kata anak yatim ini lelaki pula, maka berlaku adil, beri hak dia. Jangan ambil sedikit pun. Jangan mengambil yang bukan hak kamu. Kerana apa kata Allah? Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Apapun kebaikan yang kamu buat, kalau kamu buat baik, Allah tahu. Kalau kita katakan ayat sebelum ini, Allah ceritakan tentang orang beriman yang sebenar siapa. Bahawa orang beriman akan diberi balasan syurga, kekal di dalamnya dengan segala nikmat-nikmatnya. Maka salah satu bukti seorang itu beriman
amal solehnya ialah jaga harta yang menjadi hak wanita dan hak anak yatim. Tentu ada dua kelompok yang lemah dalam masyarakat. Pertama ialah anak-anak yatim. Anak yatim tahu. Yang kedua ialah golongan wanita. Dan wanita itu bila dia melalui proses dia anak yatim pula pun lagi lemah dia. Sebab dia berkait dengan perwalian nikah. Kadang-kadang seorang lelaki yang tidak bertanggungjawab yang menguruskan lelaki yang perempuan ini, maka dia mengambil hak dan dia menghalang nikah. Dan juga kanak-kanak yang yatim juga sama, cuma pada hal wanita lebih kuat. Esok kezalimannya. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini untuk mengubah adat dan kebiasaan. Sebab kita kalau tengok adat kebiasaan sebelum Al-Quran diturunkan ialah lelaki menguasai wanita secara mutlak. Bukan sekadar kita baca dalam sejarah Jaziratul Arab, sebenarnya tanah Arab, di China, di India, di dalam tamadun Mesopotamia, dan tamadun orang-orang Greek, Athens, bandar-bandar yang terkenal yang disebut sebagai Agropolis, bandar Eridu, Ubay, dan lain-lain yang pernah tercatat tamadun yang wujud. Mohenjo-daro dan Harappa di India, itu tamadun di Sungai Indus, di Sungai Ganges. Maka kesemuanya menunjukkan bagaimana wanita memang tak ada keupayaan apa-apa mempertahankan dirinya, apatah lagi memiliki harta. Dah jadi buli. Maka Islam datang mengangkat wanita. Bahkan kita katakan surah An-Nisa ini surah yang mengangkat wanita. An-Nisa, surah wanita. Sedangkan kita tak jumpa surah Ar-Rijal, surah lelaki. Dan surah An-Nisa yang kita bahaskan ini memang banyak berkait dengan hukum hakam wanita. Bermula daripada Allah beritahu tentang manusia ini sama. Tak ada cerita lelaki perempuan. Kemudian Allah cerita tentang perkahwinan, perlu dibayar mas kahwin. Kemudian Allah Ta'ala cerita wanita itu perlu dimiliki dengan perkahwinan. Dan kemudian berlaku adil. Kemudian Allah menceritakan tentang harta anak yatim. Termasuklah kalangan wanita dan juga kanak-kanak. Dan seterusnya Allah menyebut tentang bab harta pusaka. Dan seterusnya hak-hak kekeluargaan. Selepas menyebut hak-hak kekeluargaan, barulah Allah Ta'ala menyebut tentang asas agama yang berkait dengan ahli kitabnya, munafiknya, dan juga tentang peperangan. Dan ayat yang berikutnya ini kembali bercerita tentang hak keluarga. Kalau kita ikuti daripada awal surah An-Nisa, daripada ayat 1. Sehingga hari ini kita berada pada ayat 127-130. Kalau kita lihat kronologi balik, ia bermula daripada hak keluarga. Surah An-Nisa, tuan-tuan tengok balik, ia bermula daripada hak keluarga, khususnya wanita, khususnya anak yatim, dan berkait dengan kerabat, berkait dengan pusaka, berkait dengan perkahwinan, tentang wanita yang boleh dikahwini ataupun tidak. Kemudian barulah Allah menyebut tentang perkara berkait dengan perangai ahli kitab, perangai orang munafik, sifat mereka. Kemudian Allah menyebut tentang peperangan Uhud sebagai contoh pengajaran-pengajaran, pertolongan Allah yang datang dalam peperangan Badar. Kemudian lepas habis cerita perang dan cerita menyebut perangai-perangai munafik, kembali menyebut tentang hal kekeluargaan. Sesudah Allah menyebut sifat orang beriman. Kenapa tuan-tuan sekalian? Hal kekeluargaan sama pentingnya dengan hal berkait mempertahankan negara. Hal kekeluargaan sama penting dengan hal dalam menangani perangai-perangai ahli kitab, perangai-perangai munafik. Kerana munafik nak pecah belahkan umat Islam. Orang kafir juga memecah belahkan umat Islam. Maka hal keluarga juga boleh pecahkan umat Islam. Suami isteri yang bergaduh, yang berbalak, boleh pecah masyarakat. Menjadi kelemahan. Orang Islam kalau biarkan orang munafik, orang Islam jadi lemah. Orang Islam kalau membiarkan ahli kitab, mereka jadi lemah. Dan kalau mereka juga membiarkan hal-hal kekeluargaan ini runtuh tanpa ada satu sistem, mereka juga akan lemah. Maka memang keluarga merupakan entiti yang penting dalam pembentukan negara. Dan sekaligus membentuk kekuatan dalam menentang musuh. Penting keluarga. Kerana itu Allah Ta'ala menceritakan lagi hal keluarga ini. Baik, kita selesai membincangkan satu persoalan tentang menjadi tabiat jahiliah. Saya katakan, bila mana mereka menjaga anak yatim, mereka akan mengambil harta. Tak beri.
Atau mereka menjaga anak yatim di kalangan wanita, mereka mengahwininya dengan tujuan membolok harta. Atau kalau mereka tak nak kahwin, mereka menghalangnya daripada berkahwin dengan orang lain supaya harta itu tidak terlepas ke tangan lelaki lain. Maka Allah Ta'ala menegur perbuatan tersebut. Kerana itu Umar Al-Khattab diriwayatkan, bila datang wali kepada anak yatim perempuan, sekiranya anak yatim itu lawa dan kaya, lalu kata Umar Al-Khattab kepada walinya, zawijha ghairaka, kamu kahwinkan dia dengan orang lain. Kenapa Umar cakap begitu? Supaya lelaki ini tidak cenderung untuk memanipulate harta orang ni. Kalau sekiranya anak yatim tu lawa dan kaya, maka dia ni ada semua package, lawa lagi kaya. Memang ramai lelaki nak manipulasi kalau perempuan lawa dan kaya. Maka ini wali dia, maka dia lagilah cepat nak manipulate. Maka Umar kata suruh dikahwinkan dengan orang lain supaya kamu tak ada kecenderungan untuk memanipulasi. Waltamis ma huwa khairum minka, carilah lelaki yang lebih baik daripada kamu. Wa in kanat damimatan, kalau wanita tu tak lawa. Wala malalaha, dan tak ada harta pula. Maksudnya tak ada cenderung lelaki nak kahwin. Dah tak lawa, tak ada harta. Tak ada kecenderungan. Bukan kata perempuan je, lelaki pun sama. Lelaki pun kalau dia tak lawa, tak ada harta pun sama, tidak diminati. Tidak diminati. Maka kalau wali pada anak yatim tadi, bawa anak yatim tu tak lawa dan dia tak kaya, lalu kata Umar Khattab, kamu kahwin dengan dia. Kerana ia menunjukkan kamu betul-betul nak jaga dia. Maka kamu dapat kelebihan dah jaga anak yatim dulu, dah berkahwin dengannya pula. Supaya dia tidak dianiaya oleh suami lain. Yalah, bila dengan tekan-tekan perempuan tu tak lawa misalnya, mungkin menjadi bahan buli lelaki. Dia kahwin pun saja kahwin, dia pun dibuli-bulinya. Maka kamu lebih tahu tentang dia, kamu kahwin dengannya. Ini sekiranya mengetahui bahawa kalau lelaki ini punya kecenderungan, tapi kalau lelaki itu baik, bagus, maka dia boleh berkahwinlah dengan perempuan, walau lawa, walau kaya. Jadi Umar Khattab mengambil hukum secara umum. Biasanya kalau lawa, kaya, kecenderungan manipulate ada, maka kamu kahwin dengan orang lain yang lebih baik. Dan bila Allah menyebut tentang golongan mustad'afin, sebut tentang anak-anak yatim di kalangan wanita, wal mustad'afina minal wildan, itu kanak-kanak. Termasuk kanak-kanak di sini ialah anak-anak yatim juga lelaki. Cuma bezanya tuan-tuan, anak yatim perempuan dia ada natijahnya perkahwinan. Yang mungkin walinya manipulate lagi dengan perkahwinan tadi. Anak yatim lelaki, maka bila dia sudah besar, bisa selesai masalah dia. Masa dia kecil ni perlu dijaga. Maka dalam keadaan ini pun Allah Ta'ala menyuruh, wa antaqumu, hendaklah kamu bermuamalah dengan anak yatim dengan cara adil, dan hendaklah kamu menguruskan seluruh urusannya dengan pengurusan yang khas. Dan ingat segala kebaikan yang kamu lakukan, sama ada sikit atau banyak, kepada anak yatim, kepada orang-orang yang lemah, dan juga kepada wanita, maka Allah Ta'ala mengetahui, maka Allah akan memberikan kamu sebaik-baik pahala. Dan ini merupakan satu galakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selepas itu habis cerita anak yatim. Okey, selesailah urusan, jawapannya dah ada. Jadi kesimpulannya apa? Siapa yang ada anak yatim, jaga elok. Beri hak mereka, beri harta mereka, jangan ambil. Dan kalau kamu cenderung nak kahwin dengan dia, sila kahwin, tapi berlaku adil dengan mereka, berlaku baik pada mereka. Dan kalau ada orang lain nak kahwin dengan dia, jangan dihalang, maka kahwinkan dengan orang lain. Jangan kamu berfikir untuk mengambil hak mereka, bela mereka dengan pembelaan khas. Kerana bila Allah Ta'ala anugerahkan kepada kamu menjaga anak yatim, itu satu kurnia Allah. Pahalanya, kelebihannya. Bukan banyak ayat-ayat Al-Quran menyebut kelebihan menjaga anak yatim. Ayat yang berikutnya, ayat 128 sehingga ayat 130, menceritakan bila suami ada kerena. Kalau dulu kita baca surat Nisa, kalau isteri ada kerena, dipanggil nusus kalangan wanita. Sekarang nusus kalangan lelaki. Cuma ada beza. Allah Ta'ala berfirman, wa inni mura'atun, dan kalau sekiranya wanita itu, yakni isteri, khafat min ba'liha, bimbang daripada suaminya, nusyuzan. Kata nusyuzan di sini, nusyuz kalau kita terjemah mudah, makna derhaka. Tapi di sini perkataan nusyuzan, dia nampak suaminya mula ego, tarafu'an,
wa takabburan 'alaiha bitarki mudaja'atiha. Dia mula nampak suami dia ego dan sombong dengan tidak menidurinya, dengan tidak memberi nafkah kepadanya, dan cenderung pula tengok perempuan lawa yang lain. Ini dipanggil nusyuzan. Kalau nusyuz perempuan pula, dia keluar rumah tanpa izin, dia cakap suara tinggi, itu nusyuz perempuan. Nusyuz isteri. Macam mana isteri itu nusyuz? Bila dia keluar rumah tanpa izin. Lagi, bila dia angkat suara. Lagi, bila mana dia enggan bersetubuh. Enggan disetubuhi. Maka itu nusyuz. Bila dia tidak mahu mendengar perintah suami dia, maka nusyuz. Maka suami juga ada nusyuznya. Macam mana suami nusyuz? Bila dia terlalu ego dengan isterinya. Dan keegoan serta kesombongannya menyebabkan dia sentiasa menghina isteri dia. Ni jenis, kalau isteri ni dia perendah je. Awak ni sebut semua benda lah. Tak bijak, tak cerdik. Kerjanya menghina isteri. Ya, perempuan lain dia tak hina pula dengan bini lah dia hina. Walau isteri dia ni ibu pada anak-anak dia. Baik, kalaulah lelaki ada perangai macam tu kata Allah, nusyuzan. Yang ditafsirkan oleh ulama perkataan nusyuz, yang pertama dia tak mau tidur dengan isteri. Yang kedua dia tak beri nafkah kepada isterinya. Yang ketiga dia pula cenderung tengok perempuan lain yang lain. Duk puji perempuan lain, duk mesej perempuan lain. Kadang-kadang depan bini dia ni, kau perempuan lain. Tunjuk dia punya action. Baik, kalau dalam keadaan macam mana wanita nak buat? Kalau wanita diuji dengan suami yang macam ni perangai. Au i'radan, atau jenis suami, bukan jenis mata keranjang ke apa, tapi i'radan, jenis tak peduli isteri. Tak cakap, tak nak ambil berat. Kalau sakit demam, pergilah hospital sendiri. Dia buat dono, buat muka sading macam ni. Isteri dia cakap apa, beritahu abang, gas habis, dia buat dono. Bukan dia angkat sendiri ya. Bang ni bumbung bocor, bang ni pagar, bla bla bla. Semua dia buat tak layak. Yang radan, dia tidak mahu mengambil berat. Ada suami ketua negara, ketua keluarga. Patutnya kalau isteri dia cerita gas habis, dia cepat-cepat beli gas. Ambil 5 tong ni. Ini suami bertanggungjawab. Bukan 1 tong ni, beli 5 tong ambil gas ni. Kira-kira tahan 5 bulan terus. Dengar, so isteri dia kata, bang bumbung bocor. Dia terus tukar bumbung semua. Ni suami baik. Dia dengar, bang ni ikan tak ada ni, kita nak masak ni, sayur tak ada, tak apa, dia beli lah 1 lori yang tu. Ini suami baik. Ni suami yang i'rad dan tak peduli. Isteri kata lauk nasi tak ada, dia tak peduli. Gas habis, dia tak peduli. Semua jenis tak peduli, tapi duduk kat rumah. Bang tengok anak-anak ni, tak peduli. Ini i'rad. Nusyuzan tadi dia mencuaikan semua tanggungjawab dia. I'rad dia ni tak ambil peduli. Baik, 2 perangai lelaki. Kata Allah, kalaulah isteri jumpa 2 perangai lelaki macam ni, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha, maka tidak salah dia mencari satu jalan perdamaian untuk melakukan satu suluh. Wassulhu khair, dan suluh itu lebih baik. Apa maksud suluh dalam ayat ini? Ya Allah menyebut tentang perkataan suluh, iaitu perdamaian bagi mengelakkan penceraian dan bagi mengelakkan watak-watak ego, watak-watak tidak peduli dalam rumah tangga. Isteri yang baik. Jadi kita cerita isteri yang baik. Dalam ayat ini Allah cerita peranan isteri yang baik. Isteri yang baik sayangkan rumah tangga. Isteri yang baik tidak mahu bercerai dengan sebab-sebab tertentu. Isteri yang baik tidak mahu anak-anaknya tidak punya ayah. Ya, dia ada waktu lelaki-lelaki ini macam hilang arah dalam rumah tangga. Ada waktu isteri pula yang hilang arah dalam rumah tangga. Kesemuanya ada cara Islam didik. Kalau sebelum ni kita dah ajar, kalau nusus isteri, dia dah hilang arah, dia tak tahu dia ni isteri, tanggungjawab dia, taati suami dan sebagainya, melazimi rumah. Kadang-kadang isteri bagus, suami pula masalah. Dalam keadaan yang sama, Islam tidak menggalakkan perceraian. Tuan-tuan, macam mana kita nak selamatkan rumah tangga daripada penceraian? Kalau si isteri tadi boleh bertolak ansur dan hal tentu untuk meringankan keegoan suami. Contoh, isteri kata, tengok suami dia macam nak kahwin lagi. Tak apalah, abang kahwin lah, abang berlaku adik. Maka itu satu suluh yang baik. Ya,
Dia kata, Ustaz saya tak rela Ustaz cerai, tak apa. Itu bagi perempuan nak cerai. Saya bercakap pada wanita yang nak selamat rumah tangga, ternyata wanita ni lebih baik pada lelaki ni. Kita tuan-tuan kalau lebih baik, kita cari jalan perdamaian. Kadang-kala suami lebih baik, maka dia cari jalan keluar dia. Kadang-kala isteri lebih baik, mereka cuba selamatkan rumah tangga sedaya upaya. Saya tak nak Ustaz tengok suami saya berzina, tengok suami saya buat benda tak baik, tak apalah, biar dia kahwin. Contoh. Atau ditengok suaminya berkerenah macam tu sebab jenis suami kedekut. Dia kedekut. Kalau suruh beli apa-apa, dia akan berkira dengan isteri. Makin isteri nampak, makin isteri dia desak, suami dia makin jadi nampak nak marah. Tak apa bang, lain kali lauk nasi bang, biar saya pergi sendiri lah. Oh, isteri suami dia perlu. Sebab suami dia ni kaki lepak, dia suka lepak dengan kawan. Dia tak suka tengah-tengah lepak, bini kau tolong beli santang sekilo. Jadi dia pun jadi marah. Jadi suami isteri ni dah tahu, tak apa bang, lauk nasi biasa ni. Contoh terlangsung. Atau tak apa bang, abang tak nak beli cash saya. Atau bumbung dia tak tambah, tak apa bang, saya nanti saya panjat, saya tampar sendiri bumbung tu. Jadi kalau perempuan tu nak buat sulh, silakan. Lebih baik. Dia boleh gugurkan hak nafkah dia. Atau kalau sekiranya jenis orang poligami, dia boleh gugurkan hari dia. Tak apa bang, abang saya tengok duduk sini pun duduk teringat sana. Inilah, abang duduk sana 3 hari, duduk rumah saya sehari je. Sebab saya tahulah sana abang ada anak-anak kecil, abang ada anak yang, yelah abang masa tertekan sikit lah. Saya tak apa, anak saya budak besar tak apa. Giliran saya sehari, giliran saya 3 hari. Maka wanita ni hebat. Jangan cerita Ustaz macam, untung lelaki tu Ustaz, gemuk lah lelaki tu. Ya gemuk. Ramah lah. Orang kata ramah. Untunglah dia. Kita bercerita pada posisi wanita tu baik. Bila wanita baik, dia akan selamatkan rumah tangganya. Sama juga kita lelaki baik, dia juga selamatkan rumah tangga. Kan itu Allah menyebut si wanita yang baik. Kalau dibimbang rumah tangga dia akan pecah, maka macam mana cara dia nak suruh rumah tangga ni selamat? Kalau dengan cara gugurkan mas kahwin, tak apa bang. Mas kahwin yang abang hutang tu tak bayarlah. Ataupun tak apa bang, hutang saya tu banyak-banyak tu saya halalkan. Atau saya halalkan separuh. Tak apa, nafkah saya bulanan abang tak bagi. Sepanjang PKP ni saya tahu abang tertekan, abang tak ada projek, abang tak payah bagi mas kahwin, bagi nafkah sepanjang PKP. Suami pun boleh senyum lah, reda. Dia pun jadi baik sikit. Kerana orang ni tuan-tuan bila buat baik, dia pun jadi baik lah. Jadi banyak kita longgarkan. Kalau jenis saya katakan poligami pula, tak apa bang. Saya tahu abang ni lah, bini seorang lagi jauh. Jauh. Baru dapat rentas lagi, tak apa. Abang rentas lah sana, duduk lama sikit, tak apa. Dan lama, lepas anak 2 bawa balik sini. Bini cakap macam lepas anak 2 suka suami. Jadi baguslah rumah tangga tu kekal. Sebab wanita ni fikir anak-anak dia nanti kehilangan ayah. Atau nanti dalam, kita tahu dalam suasana janda tu kan teruk. Suasana janda bukan menyeronokkan. Sebenarnya ada suami jauh lebih baik daripada menjanda yang menjadi intai yang semua manusia. Ni kita, bila kita janda ni tuan-tuan, lelaki tak apa diduda pun sampai mati tak apa. Padahal perempuan ni kalau janda, dia menjadi intai yang semua mata-mata manusia. Yang nak ambil sempatan pun ada, yang nampak dia sebagai wanita murahan pun ada, yang jenis nak try saya saja pun ada, nak main-mainkan dia, macam-macam. Kebanyakan yang begitu, itu fitnah. Kita tak kata janda tu salah tak, kita tak kata begitu. Setiap orang tuan-tuan, bila dia ada posisi tertentu, dia ada fitnah. Seorang jadi pemimpin ada fitnah dia. Seorang bila kaya ada fitnahnya. Seorang bila dia alim ada fitnah dia. Seorang bila dia janda ada fitnah dia. Bukan kita menghina posisi janda, tapi janda tu ada fitnah. Pandangan orang ni macam-macam. Orang tengok, semua nak try. Maka sebab itu, menyelamatkan rumah tangga jauh lebih utama. Lebih aula. Allahumma'illah kalau suami dia teruk sangat lah. Kalau suami dia, teruknya tak sangat. Cuma keadaan tertentu dan bersebab. Maka hilangkan sebab itu yang disebut dalam Islam suluh. Cari jalan perdamaian. Wassulhu khair. Dan suluh itu lebih baik. Wa uhdiratil anfusus syuh. Dan memanglah manusia ini tuan-tuan, sifat semula jadi dia kedekut hak dia, ego dan sebagainya. Orang perempuan dia ada kedekut dia. Dia kedekut gelerang dia, hari dia, waktu dia kedekut. Ni masa saya bang. Orang lelaki pun ada kedekut dia juga. Dua-dua ni watak sama, kedekut. Sehingga Allah menyebut wa uhdira. Berarti memang dihadirkan, diciptakan manusia ada sifat syuh. Syuh ni tuan-tuan bukan sekadar kita cerita kedekut harta.
Bukan juga kedekut dalam hal-hal yang lain. Dengan kata lain, tak nak mengalah. Orang kedekut sifatnya apa tuan-tuan? Tak nak mengalah. Takkan ngalah. Isteri tak nak ngalah, suami tak nak ngalah. Yalah. Isteri pun bekas UFC, suami pun UFC. Nak ngalah macam mana? Bertarunglah dia. Luka parahlah dia. Masing-masing ego. Ini bahaya. Islam tak nak rumah tangga jadi subjek keganasan. Tuan-tuan, ini berlaku di negara barat. Bila rumah tangga masing-masing tunjukkan keegoan, maka berlaku pembunuhan dalam rumah tangga. Berlaku pukul memukul dalam rumah tangga. Islam tak nak benda itu berlaku. Kalau ada seorang yang lebih berakal, lebih beragama dan lebih mencari redha Allah berbanding ego dia, saya dia berjaya menyelamatkan rumah tangga. Dalam rumah tangga tuan-tuan sekalian, siapa yang memang cuba menyelamatkan rumah tangga, ini orang terbaik. Kita hidup ni tuan-tuan untuk kita dapat pendekatan kepada Allah, dekat dengan Allah. Allah uji kita dengan isteri kita, Allah uji kita dengan suami kita. Maka jangan suami kita sampai kita terhijab melihat apa yang Allah sediakan untuk kita. Jangan sebab isteri kita sampai kita terhijab melihat apa yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Ini yang berlaku dalam banyak rumah tangga. Mereka ni tuan-tuan dalam gaduh, mereka lupa tentang apa yang Allah sediakan bagi orang yang mengalah, bagi orang bertolak ansur, bagi orang sanggup menjaga kerukunan rumah tangga dengan baik. Ya, saya kalau ikut nak gaduh, saya boleh gaduh. Saya pun memang juang debat peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Ni kata kita. Isteri dia bersama, saya pun menang Piala Razak. Piala Tun Razak, debat. Umur sekian. Debat peringkat antarabangsa, juang. Tetapi apa guna kita guna semua kecerdikan kalau kecerdikan untuk merosakkan. Baik kita buat bodoh-bodoh sikit demi menyelamatkan. Jadi isu pula lah bodoh-bodoh sikit. Tapi ni bodoh untuk dua-dua lah. Lelaki buat bodoh sikit. Dan perempuan tu juga buat bodoh sikit. Pakak nak tunjuk cerdik belaka, maka gaduh. Sebab yang banyak gaduh ni orang cerdik-cerdik gaduh. Orang yang bodoh-bodoh sikit dia tak gaduh. Dia ada waktu dia buat bodoh-bodoh sikit. Ada hari suami buat bodoh-bodoh sikit, tak nak gaduh. Ada hari isteri pula buat bodoh-bodoh sikit, tak nak gaduh. Ada hari jiran sebelah pun buat bodoh-bodoh sikit, tak nak dengar gaduh dia. Kan bagus hidup bodoh-bodoh macam ni. Maksud saya tuan-tuan sekalian, kalau kita guna cerdik untuk rosakkan rumah tangga, apa nilai cerdik tu? Ada PhD ni, ada PhD, rosakkan rumah tangga. Apa nilai? Ngaji tinggi-tinggi, rumah tangga tak ada selamat, rugi kita. Hanya kerana mempertahankan ego masing-masing. Saya rasa saya betul. Allah akan tunjuk hari akhirat kelak. Hari akhirat. Macam Tuhan tak tunjuk dia. Orang tunjuk belaka. Jadi tuan-tuan, kita ingat, rumah tangga ni, jangan kita terhijab oleh pasangan kita untuk berbuat baik. Sebab bila kita buat baik, tak apalah pasangan tak nak hargai. Di sisi Allah tu. Sebab tu tuan-tuan, ramai orang, dia tak nampak pahala berbuat baik pada pasangan masing-masing. Tapi pahala buat baik pada orang luar dia nampak. Itu dia senyum pada orang lain sebab sedekah katanya. Dengan isteri-isteri tak nak senyum, bukan sedekah. Ini bala katanya. Isteri pun sama. Dengan orang lain bukan main senyum, katanya sedekah. Dengan suami sendiri dia tak nak senyum. Senyum-senyum nanti gaduh besar saat. Senyum kena gaduh. Jadi ayat ini tuan-tuan sekalian, kita nak wujudkan, Allah Ta'ala nak ajar kita, sedaya upaya kita wujudkan keharmonian rumah tangga. Maka walaupun khusus pada wanita, ia juga berkaitan dengan lelaki. Allah Ta'ala berfirman, wa in tuhsinu, kalau kamu buat baik, wahai lelaki, kalau kamu buat lebih baik, wa tattaqu, dan kamu lebih bertakwa pada Allah, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, Allah mengetahui kebaikan kamu buat. Walaupun di sini Allah suruh wanita tolak ansur, tetapi kalau lelaki itu lebih baik, maka itu lebih baik. Maksudnya lelaki itu bersabar dengan kerana isteri dia. Dia tak tunjuk nusyus dia tak abaikan nafkahnya, dia tak abaikan untuk bersama dengan isterinya, dia tak abaikan suruh tanggungjawab. Ini lelaki lebih baik. Sebab itu tuan-tuan, nak cari kewalian lebih cepat, kewalian dalam rumah tangga. Siapa nak wali? Jangan sebut wali je tanpa Gunung Jerai, masuk Bukit Tebuk, naik atas Bukit Tebuk, ataupun pergi ke gua sekian-sekian, pergi saya bertapa kat Gua Musang. Lagi besar Gua Musang, lagi bertapa. Tuan-tuan duduk dalam rumah, bersabar dengan pasangan, tuan-tuan boleh jadi wali. Kan di situ kebaikan berganda. Suami sabar dengan isteri, isteri sabar dengan suami. Itu pahala yang lebih besar yang kita patut cari.
Kalau kita tuan-tuan gagal kat rumah, kemudian nak cari wali kat luar, tak jumpa wali kat luar. Kerana kewalian bermula daripada rumah. Sebab itu Nabi SAW lihat bagaimana para isterinya memuji baginda SAW. Kana khuluqul Quran, akhlak baginda Quran. Kebaikan bermula dari rumah. Tuan-tuan baik di rumah, tuan-tuan orang baik. Tuan-tuan baik dengan isteri, tuan-tuan baik dengan anak-anak, tuan-tuan baik, puan-puan baik dengan suami. Itu maknanya memang kita baik kat luar. Tapi kita tuan-tuan rumah tangga, suami perangai macam suami, isteri perangai dia, kita tak boleh buat baik sempurna di luar. Kemudian Allah berfirman, walan tastati'u, wahai para suami, kamu selama-lamanya tidak akan mampu anta'dilu bainan nisa wala kharastum, untuk berlaku adil dengan para isteri walaupun kamu cuba. Ayat ini menunjukkan bahawa ada benda adil dituntut oleh syarak. Ada benda adil kita tak mampu dan tidak dituntut oleh syarak. Apa dia adil di sini yang dimaksudkan? Kasih sayang. Tapi adil yang dituntut yang disebut dalam ayat sebelum ini, ayat yang kedua, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tak mampu berlaku adil maka cukup seorang isteri, iaitu adil dari sudut nafkah dan tempat tinggal, nafkah, tempat tinggal serta giliran malam. Tiga. Nafkah, tempat tinggal, maskan, nafkah dan qasam. Qasam yakni pembahagian malam. Yang ni 2 malam, yang ni 2 malam. Yang ni 3 malam, yang ni 3 malam. Keadilan ini boleh buat, mudah. Tetapi yang kita tak mampu buat, tapi Allah tak hukum kita untuk tunjukkan kelemahan kita ialah masalah kasih sayang. Sebab kasih sayang ni subjektif. Kalau orang yang berkahwin lebih pada satu, isteri ni layan dengan baik, isteri ni pula asyiknya ajak gaduh, memanglah automatik disayang yang pertama. Isteri ni pandai make up, isteri ni pula tak pandai make up, maka pasti ia berubah. Isteri yang seorang lagi cukup membantu, cukup supportive, yang ni pula disayang. Sayang ni kan kita macam berubah-ubah macam kita dengan anak-anak kita. Anak-anak, tiba-tiba kalau anak ni buat masalah, kita pun kurang sayang sikit. Anak ni pula bagus, kita sayang dia pula. Bila anak ni ambil SPM cemerlang, kita sayang. Anak ni pula ambil STP cemerlang, kita sayang ni pula. Begitu seterusnya. Yang tu Allah Ta'ala tak cela kita, memang di luar kawalan dan kemampuan kita. Fala tamilu kullai, maka janganlah sebab sayang kamu cenderung secara melampau. Fatadharuha kal mu'allaqah, lalu menyebabkan kamu membiarkan dia tergantung tanpa kamu pedulikannya. In tuslihu wa tattaqu, tetapi kalau kamu berlaku baik dan kamu bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in yatafarraqa, akhirnya Allah sebut, kalau memang rumah tangga ni tak boleh selamat, tak boleh nak selamat, suluh tak jadi, guna orang tengah tak jadi, kalau ditakdirkan bercerai juga sebab kamu buat segala urusan ini, yughnillahu kullam min sa'ati, Allah Ta'ala akan, disebabkan penceraian yang dah tak mampu diselamatkan, Allah akan mencukupkan setiap orang dengan nikmat dan kurniaannya. Wa kana Allahu wasi'an hakima, Allah itu maha luas kurniaannya lagi maha bijaksana. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.